menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Hafiz ala sunanin wa adabin atat ma'suratan an khairi man ja mursala. Jagalah di atas melaksanakan sunnah-sunnah dan adab-adab yang maksur daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ini Al-Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir memberikan nasihat kepada kita semua sebagai salik ila Allah, talib li ridallahi subhanahu wa ta'ala, yang menuntut ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, al-muta'attish li ta'atillah, yang dahaga dengan taatkan Allah dan taqwa kepada Allah, agar menjaga sunnah-sunnah dan adab yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru syarah tadi. Nah, kita sebut tadi kena dengan tajuk kitab yang kita nak baca ni. So, jaga sunnah dan juga adab-adab yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab ni apa dia? Adab disebut oleh para ulama ma yuhmadu qawlan wa fi'la. Iaitu yang dipuji pada perbuatan dan juga pada ucapan. Mana-mana yang dipuji pada perbuatan dan ucapan, maka tu dipanggil al-adab. Al-adab. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan al-adab al-wuquf ma'al mustahsanat. Iaitu duduk kepada benda yang, ataupun kita berada pada perkara-perkara yang baik-baik. Tamam? Jadi kata Syekh, hafiz ala sunanin wa adabin atat ma'suratan an khairi man ja mursala. Jadi sunnah-sunnah yang mana ditunjukkan oleh baginda Nabi dalam solat, sunnah ketika wudu, perkara-perkara sunat ketika wudu, apa yang patut kita lakukan sebelum berwudu, ketika berwudu, setelah berwudu. Ada berapa sunnah dalam tu? Hampir 300 sunnah. Kalau kita dilaksanakan dalam tempoh lebih kurang 5 minit kalau kita ambil wudu, atau kurang daripada 5 minit. Kalau 5 minit tu lama tu ambil wudu tu, kurang pada tu 1 minit, 2 minit ambil wudu, boleh laksanakan hampir 300 sunnah lebih kurang. Dalam solat, kalau semayang 2 rakaat, boleh laksanakan hampir 500 sunnah contohnya. 500 sunnah boleh laksanakan. Lepas tu ada seorang alim, Habib Al-Idrus, tak silap saya, di Azhar Al-Sharif, ketika dia sampai ke Al-Azhar, Syekhul Azhar kata, siapa yang boleh senaraikan sunnah dalam solat paling banyak, maka dia lebih layak untuk jadi imam. Maka dia yang paling banyak sekali menyenaraikan sunnah-sunnah di dalam solat. Kena mengaji maksudnya. Kena mengaji. Ada satu kitab dikarang oleh Al-Habib Idrus, Habib Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau terang kitab berkenaan 500 sunnah di dalam solat. 500 sunnah dalam solat. Ada rezeki kita baca kitab tersebut insya-Allah. 500 sunnah. Itu saja kalau kita beramai semua tadi, maknanya solat kita tadi dilaksanakan dengan penuh kesempurnaan. Tamam? Tak kali lepas semayang, sekurang-kurang kitab kena baca Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah kena dibaca pada masyarakat, untuk tahu perjalanan sunnah Nabi SAW daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Semua sunnah Nabi disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau orang tanya apa manual seorang Islam dalam satu hari, bagi kitab Bidayatul Hidayah. Ini kitab dia. Baca. Yang ni yang sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslim, seorang mukmin dalam seharian dia. Doa apa nak kena baca. Kalau lagi elok, baca syarahan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, baca kitab tersebut, syarahan Al-Imam Nawawi Jawi rahimahullah, Muraqil Ubudiyah, syarah kepada Bidayatul Hidayah. Itu antara kitab-kitab yang sepatutnya dibaca di masjid, dan juga dibaca kepada masyarakat untuk dikenal dan diketahui apa dia sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang patut mereka laksanakan. Inna tasawwufa kullahu lahwal adab. Jadi bila disebut di sini hafiz ala sunanin wa adabin atat,
Jagalah, wahai para salik, wahai para penuntut yang ingin berjalan menuju kepada jalan Allah dengan adab dan sunnah-sunnah. Maka kata al-Imam, inna tasawwufa kullahu lahwal adab. Sesungguhnya tasawuf itu rukun terbesarnya adalah adab. Kullahu lahwal adab. Jadi sama seperti keadaan disebut oleh Nabi, al-hajju arafah. Haji ni Arafah saja ke? Tak. Ni rukun yang terbesar. Maka seolah-olah kalau kata tidak berlakunya wukuf di Arafah, maka tidak ada haji. Seolah macam tu. Jadi kalau kata tasawuf, rukun terbesarnya adalah adab. Kalau tidak ada adab, maka dia tidak sufi. Dia bukan ahli tasawuf. Wa minal awarif fatluban huwa awwila. Maka dapatkanlah adab-adab tersebut daripada kitab Awariful Ma'arif, kata Syekh. Wa minal awarif maksudnya nama kitab ni. Jadi Awariful Ma'arif karangan al-Imam Syekh Syihabuddin As-Suhrawardi, dan berpeganglah dengan kitab tersebut. Ini antara kitab yang terbaik mensyarahkan tentang perkara ini. Tamam? Untuk Imam Abu Hafs Al-Haddad rahimahullah mengatakan at-tasawuf kulluha atau at-tasawufu kulluhu adabun. Tasawuf ni semuanya adab. Likulli waqtin adabun, pada setiap waktu ada adabnya. Walikulli halin adabun, pada setiap hal ada adabnya. Walikulli maqamin adabun, pada setiap maqam ada adabnya. Faman lazima adabal awqat balagha mablagha rijal. Kata Syekh, siapa yang melazimi adab pada waktu-waktu ni, maka dia akan mencapai kedudukan seorang tokoh yang agung. Wa man dayya'al adaba fahuwa ba'idun min haitsu yadhunnul qurba. Dan kalau dia mengabaikan adab pada waktu tersebut, maka dia akan jauh walaupun dia rasa dia dekat. Wa mardudun min haitsu yarjul qabula. Dan dia akan ditolak walaupun dia duk harap dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu apa dia adabul awqat? Apa adab waktu? Wa adabul awqat al-huququl kainatu biha min wadhaifil ibadati adh-dhahirah. Huququl kainat, hak-hak yang perlu kita laksanakan pada waktu tersebut. Contoh, sehari masuknya Zuhur, hari ini ada Jumaat. Jadi adab kita pada waktu tersebut hadir Jumaat. Bagi yang wajib Jumaat. Kalau dia tidak boleh untuk tinggalkan Jumaat dan dia tinggalkan Jumaat pada hari tersebut. Contoh orang yang keluar daripada rumahnya selepas subuh. Keluar selepas subuh pada hari tersebut, kalau nak pergi ke Kuala Lumpur contohnya, tempat musafir. Lepas subuh bermaksud dia telah masuk pada hari Jumaat. Maka dia tidak boleh tinggalkan Jumaat. Tak boleh tinggal Jumaat, keluar lepas subuh. Dia dibenarkan tinggal Jumaat pada hari tersebut, dia dikira tidak masuk pada hari Jumaat kalau dia keluar sebelum subuh. Kita nak pergi Kuala Lumpur, keluar pukul 5 pagi, subuh tak masuk lagi, keluar dah berjalan. Maka hari itu wajib dah Jumaat? Tak wajib Jumaat. Dia boleh semayang jamak takhir. Kan nak buat? Apa nak buat jamak apa ni, takdim pun boleh. Jangan jamak takyah ya, tu tak boleh. Takyah tu dia buat apa? Tu tak boleh. Jamak takdim kan, jamak taksir? Jamak takhir boleh. Jamak taksir. Jamak taksir tu masuk dalam nahwu. Jamak muannas salim pula kan. Jamak takhir, jamak takdim boleh mana-mana, tak ada masalah apa kalau dia keluar sebelum Jumaat. Sebelum subuh. Tapi kalau keluar lepas subuh, ni wajib. Saya nak bah Ustaz. Saya nak bah. Bah saya pukul 8. Bah tak berhenti. Tu bukan kerja kita. Bukan masalah kita tu. Awak bawa bah bukan Islam. Kalau bawa bah Islam, wajib dia sembahyang Jumaat. Yang ni orang yang bawa bah kena ingat. Dia bawa bah pukul berapa? Pukul 8 pagi bertolak hari Jumaat. Maka kena keluar daripada tol tu. Pergi ke mana-mana masjid yang sepatutnya dia berhenti untuk sembahyang Jumaat. Ayah Ustaz, lagi bos marah. Takut bos marah. Allah marah tak takut. Keluar sembahyang. Dalam bah tu ramai orang Islam. Boleh kata semua orang Islam. Turun kurang-kurangnya dengan kita masuk tadi menyebabkan orang lain tak tinggal Jumaat. Kalaupun kita naik bah tadi, sampai nanti kita kena bagi tahu. Dekat pihak bah tadi kata hari ni hari Jumaat. Sehari kena berhenti. Ni bukan sunat lagi ni, wajib dah. Kecuali bah tu tolak pukul 4 pagi. Tu lain. Tu tak apa. Tak main Jumaat pun tak apa hari tu. Tapi jangan tak main Zuhur pula.
Tak payah Jumaat. Zuhur pun tak ada hari tu. Terus. Tak. Zuhur wajib. Boleh faham? Itu maksud dia. Ni kena ingat hukum hakam tu kena reti. Faham? Tu adab waktu dia. Waktu zuhur semayang zuhur. Waktu asar semayang asar. Waktu maghrib semayang maghrib. Waktu bulan Ramadan puasa. Tu adabul awqat dia panggil. Adab waktu tu. Baik. Qala Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, kata Sayyidi Abu Abbas Mursi lah habis, awqatul abdi arba'atun. Tadi awqat secara zahirah. Imam Abu Abbas Mursi radhiyallahu anhu, guru kepada Imam Ibnu Athaillah, kata beliau, waktu ni, waktu bagi hamba ada 4. Tidak ada 5. Bila waktu, apa dia waktu 4 tadi? Yang pertama waktu nikmat. Ni waktu yang pertama. Yang kedua waktu mendapat balak ataupun ujian. Yang ketiga waktu taat. Yang keempat waktu maksiat. 4 ni. 4 je waktu. Tak ada 5. Waktu taat, waktu maksiat, waktu dapat nikmat, waktu kena balak ujian. Baik. Walillahi ta'ala 'alaika fi kulli waqtin minha sahmun minal 'ubudiyah. Setiap 4 waktu tadi ada sahamnya untuk seorang tadi melakukan taat kepada Allah. Kehambaan dia kepada Allah. Baik, macam mana? Faman kana waqtuhu at-ta'ah. Faman kana waqtuhu at-ta'ata fasabiluhu syuhudul minnah. Siapa yang waktu ketika tu mendapatkan taat, waktu taat, maka jalan dia pada ketika tu adalah syuhudul minnah minallahi ta'ala. Maksudnya dia kena memandang bahawa taat dia tadi itu adalah anugerah Allah kepada dia. Kalau waktu tiga tengah duk taat, dia tengah duk berzikir, selawat, jangan duk pandang dia yang selawat. Dia kena nampak pada waktu tu ni adalah anugerah Allah bagi kepada saya untuk saya selawat. Kalau tidak, saya habiskan masa dengan benda yang tidak berfaedah. Iaitu orang yang pada waktu melakukan taat. Kita semayang malam, tahajud. Kita bangun sembahyang tasbih. Kita bangun sembahyang witir. Bangunlah sembahyang apa sekalipun pada waktu malam, bukan memandang pada kita yang bangun. Tapi sebaliknya, memandang ini adalah minnatun minallah, anugerah Allah kepada kita. Tu haknya waktu tu. Waktu buat taat, apa dia hak dia? Hak dia memandang taat tadi daripada Allah, bukan daripada kita. Tu. Yang kedua, wa man kana waqtuhu al-ma'siyah. Wa man kana waqtuhu al-ma'siyah. Siapa yang waktu ketika tadi melakukan maksiat. Fa muqtadal haqqi minhu wujudul istighfari wan nadam. Sepatutnya bagi dia ketika waktu tersebut apa dia? Menghadirkan penyesalan dan istighfar. Satu yang kena hadir dalam hati. Jadi apa hak waktu maksiat? Menghadirkan nadam, penyesalan, dan menghadirkan istighfar. Siapa yang waktunya nikmat, wa man kana waqtuhu an-ni'mata, maka sabiluhu syukur. Maka jalan dia syukur. Dapat nikmat, apa dia yang hak pada waktu syukur? Waktu dapat nikmat, syukur pada Allah Ta'ala. Sebut Alhamdulillah. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga apa dia maksud syukur tadi? Farahul qalbi billah. Ini gembira dalam hati kita dengan anugerahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan Allah. Dan pada waktu kita mendapatkan ujian. Faman kana waqtuhul baliyata fasabiluhu ridha bil qada'i wal qadar. Iaitu jalan untuk kita melaksanakan hak waktu ketika dapat ujian apa dia? Kena redha. Kena sabar. Itu hak dia. Bukan waktu tu menempelak. Jadi kita kalau dapat ujian, maka ingat balik Imam Abu Abbas Mursi sebut apa? Hak waktu ni kena redha. Kalau dapat nikmat, hak waktu ni kena syukur. Kalau orang syukur dengan nikmat Allah Ta'ala bagi kepada dia, anugerah, maka dia akan keluarkan nikmat tersebut. Kalau contoh diberikan harta kepada dia, maka dia akan syukur dengan nikmat harta tadi. Dia tidak akan tinggalkan zakat. Semalam ada hamba Allah Ta'ala mai daripada Kuala Lumpur, mai nak jumpa saya. Kata, dia ikut live kakak ni. Saya rasa dia ikut ni sekarang, daripada Kuala Lumpur. Moga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, berikan kebaikan kepada beliau, juga kepada seluruh lah yang banyak membantu Zawiyah dan seumpama. Malam mai tu Sarah cek dekat saya dekat rumah ni, untuk Zawiyah ni 50,000 mai bagi. Mai bagi 50,000. Kita tengok 50,000 tu, wish depa ni noh. macam tak ada apa. 50,000 kita 50,000.
Perlu siap rumah. No? Dia 50,000 main bagi macam tu ya. Bagi cek semalam dia dengan suami dia. Mai bagi tak nak main jumpa. Mai pun sat je sampai 15 minit. Dia tahu kata ustaz sibuk apa semua, ada urusan. Betul-betul saya ada urusan nak kena kat ustaz lepas tu. Mai bagi tu. Sembang dalam 15 minit. Makan sikit. Minum kopi sikit. Terus minta izin nak balik. Nak main tengok zawiyah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur mereka. Dan juga seluruh yang menyumbangnya. Masuk ibu ayah semualah. Masuk ibu ayah semua. Apa ni, orang kampung ni saja pun tak nak kira lah. Tak kira. Ada yang mai rumah ni, mai ketuk pintu rumah saya. Mai ketuk pintu. Ni orang kampung kita. Orang cerita lah siapa dia. Ketuk pintu rumah. Ketuk-ketuk. Keduk ada. Ketuk-ketuk pintu dan saya keluar pakai baju pagoda lah. Pakai kain pelikat, piah tak pakai. Katanya, ustaz tak? Saya lah. Dia tak nak cari ustaz. Tak saya ustaz. Dia kata, Allah tak perasan. Dia kata, tengok pakai serban ni. Dia kata. Dia tak pakai serban. Dia kata. Dia kata tak kenal. Kata. Dia tak nak jumpa saya. Kata masuk rumah dulu. Kata, dia minum teh dulu, minum kopi dulu. Tak apa-apa dia tak nak jumpa saya. Buat kan ni. Tak nak bagi sikit dah untuk masjid, untuk pondok dia kata. Keluar 20,000. 20,000 ni orang kita. Ya. Ada pada ni. Tak mahu sebut dah siapa dia. Ini orang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ikhlas kerana Allah Ta'ala ni. Hak ni tak ada harga. Benda ni tak ada harga. Dan tak boleh nak nilai. Benda ni tak boleh nilai. Kalau nak bagi ni, Masjid Zawiyah ni 2 juta. 2 juta. Dan ni baki, kalau dengan bagi semalam ni rasa lebih kurang dalam 200,000 lagi baki. Lebih kurang 200,000 lagi. Dan tak sampai setahun. Lebih kurang ada lagi 200,000 untuk siapkan masjid ni. Untuk kos masjid sebenarnya dah siap dah. Dah ada dah. Cuma untuk siap seluruh masjid. Dan tu kata bagi ni kita orang panggil apa? Minallah wa ilallah. Daripada Allah kepada Allah. Tu. Ni rumah saya belakang ni. Saya pun takut tengok. Ni ada orang tak tahu apa kata ni rumah saya. Belakang ni 3 tingkat ni. 2 tingkat je. Tingkat atas tu apa ni, sutuh. Bumbung. Ni orang buat rumah saya. Habaq siap ni. Orang buat rumah saya. Anak murid buat rumah saya. Ada 2 orang anak murid yang paling banyak bagi tu. Adalah orang lain pun ada bantu juga sikit bagi. Kalau nak kira ni saya nak sambung sikit saja. Nak buat bilik saja, mak suruh buat bilik sikit je. Mak kata buat, sebab saya rumah tak ada bilik. Ni rumah saya ni kat belakang ni lah. Tak ada bilik. Bilik ada satu saja. Rumah saya ni ada 1 bilik je. Anak bini semua kali dengan saya tidur dalam maktabah tu ya. Maktabah tentang masuk maktabah saya. Tak tilam satu, belaga tilam tu terus. Masuk belaga tilam tu semua. Kalau siapa pernah masuk, dah tengoklah bilik saya tu macam mana. Sebab saya balik setahun sekali je dulu ni. Dah 16 tahun duduk di Mesir, balik setahun sekali. Jadi buat apa nak buat bilik banyak-banyak kata. Balik setahun sekali, duduk 3 bulan, 2 bulan je di sini. Pergi merata. Jadi tengok-tengok balik mengejut yang lepas ayah tak ada tu. Mak kata buatlah bilik sikit. Dah ni jadi tempat pengajian dah. Anak-anak murid bukan kecil-kecil. Paling kecil pun umur 17. Paling besar umur dah 25. Nak masuk 26 dah tahun ni. Jadi duk main mengaji di sini, dapur di sini, semua di situ, ruang tamu kat situ. Dia mak kata tak ada privacy lah anak-anak ni. Saya kata kalau saya buat waktu la ni, tak kira orang kata ni, ustaz lu buat rumah pula. Guna duit pondok apa? Orang. Kira apa? Dia kalau ustaz tidur tepi jalan lagi dia suka. Ustaz tidur tepi jalan. Oh, masya-Allah zuhudnya ustaz. Ni baru tok guru dia kata. Tidaklah kereta. Bagus. Hak tu. Kalau saya pun kata kat mak, kata payah nak buat mak ni tak boleh. Tapi saya teringat Syekh pernah sebut kat saya. Syekh kata kat saya,
Syekh Ahmad kata kat saya, Muhammad jangan kalut, dia kata. Dulu saya 3 tahun lepas saya pernah nak buat masjid dah. Saya dah nak buat pondok dah. Duduk tanya dekat Abang Mi, anak Pak Lamat, tanah sebelah ni kan. Saya tanya dia kalau Abang Mi nak jual, kata jual kat saya, kata. 3 tahun dulu. Pernah tanya dah, 4 tahun lepas lah maksud dia. 4 tahun lepas, 5 tahun lepas. Saya pernah tanya dah. Dan saya ingat lagi, Abang Mi kata dia tak jual saya. Tak jual dah. Tanya kat mak. Kata mati tak jual dah mati. Pakai tak jual dah. Tanah ni. Ni adik-beradik ramai pun semua. Ayah tak ada tu saja. Saya pun tanya sekali lagi. Suruh mak tanya sekali lagi kat adik-beradik. Adik sepupu saya lah. Kok kalau mereka nak jual tanah tu. Dengar-dengar tu Mak Lang timah kata, kalau ikut dia nak wakaf, dia kata. Dia nak wakaf buang semua terus, dia kata. Tapi sebab ramai anak beranak kena bincang dulu. Lepas tu ada sikit perbincangan tu. Akhirnya setuju mereka untuk jual tanah ni. Bawah tu pula wakaf terus. Bawah tu wakaf. Nuhak bawah tu dekat Bendang tu. Tu tanah mereka juga, 9 adik-beradik. Semua setuju wakaf dekat Zawiyah. Tak sangka saya pun dia nak dapat tu. Lepas tu teringat balik Syekh kata kat saya. Syekh kata kat saya, Muhammad, waktu saya 3 tahun lepas ni, 5 tahun lepas saya nak buat pondok ni, bila saya bak kat Syekh kata, saya boleh tak saya nak buat siap-siap dah. Maksudnya kalau saya balik nanti, dah cukup 20 tahun di Mesir, saya balik tu dah ada dah, siap. Jadi saya tak kalut dah, kata. Saya balik Mesir, ngaji 8 bulan, 9 bulan, 3 bulan tu saya kutip sumbangan, buat sikit-sikit, saya buat itu, saya kata. Syekh kata terus kat saya, kata, la tasta'jil Muhammad, jangan kalut, dia kata. Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang kalut sebelum sampai waktu dia, akan diharamkan pada waktu dia. Tak dapat apa-apa nanti. Saya kata, jangan kalut. Saya kata kat saya, kalau sampai waktu dia Muhammad, akan disiapkan Tuhan. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Saya pun tak sangka ni dalam masa tak sampai setahun, ada anak murid saya seorang, kenal dalam Facebook saya. Ada seorang pernah pergi umrah dengan saya. Mai ke rumah. Dan dia kemudian dia kata, dia tanya keperluan saya apa dia. Saya pun bagi tahu dia, jelas saya memang nak buat rumah, saya nak buat bilik belakang, dia kata. Lepas tu dia balik bincang dengan dia, tak apa. Kami buat rumah ustaz. Jadi ni semua depa bagi ni duit depa. Saya minta peguam lawyer untuk tulis buat surat yang ada sign daripada yang buat rumah ni, kata ni depa yang bagi duit rumah tu dan tak ada kaitan langsung dengan Zawiyah. Maksudnya ni tak ada kaitan langsung dengan duit pondok dan seumpama. Itulah. Saja cerita kat ibu ayah semua ni. Takut lagi terkejut masa duk buat piling tu, tak ada siapa terkejut pun. Kalau saya abang pun tak takut, lah ni bila tengok saya pun takut. Tu dia ni rumah ke asrama ni. Semua orang main ingat asrama. Depa nak tanya saya ni asrama ke tak? Depa kata asrama kan? Ni saya abang jelas. Saya tak larat nak abang lah. Ni saya cerita ke orang kampung siap. Semua surat ada dekat lawyer, saya minta lawyer buat. Lawyer pun dah buat saja. Lawyer Zawiyah lah, dah buat dah semua surat tadi. Tak tahu sama ada dah sign ataupun tidak, Allahu'alam, daripada yang buat rumah saya. Dan kalau tuan-tuan tahu rumah ni punya harga pun, semua terkejut. Ustaz pun terkejut. Ustaz Syukri pun bagi tahu sendiri. Saya bagi tahu kat dia harga rumah ni pun dia pun terkejut. Rumah ni tak sampai 300 pun. Rumah 3 tingkat ni tak sampai 300. Kan RM300 lah. Tahan lah 300 pun. Tak sampai 300. Kalau kata dengan harga rumah ni, kalau tengok mereka tanya, air boleh tahan, mereka kata mungkin sampai 1 juta pun ada. Ada sampai 1 juta rumah ni. Tak. Kontraktor ni pula buat amal jariah pula. Cik Zubairi ni, dia sendiri pula buat amal jariah. Dia pula yang buat rumah ni dengan harga dia kata tak ambil apa terus tak, dia kata. Tak ambil apa. Jadi masing-masing lah semua. Saya bila dengar tu balik, teringat terus kat guru saya lah, Syekh Ahmad Mamduh Hafizahullah. Hak dia sebut ni kira saya ni kira duduk depan orang yang tok keramat hidup lah. Ada depan kita ni, memang dia memang banyak benda yang dia sebut kat saya, semua benda tu jadi berlaku. Mana dia ahli zikir, dia ahli majlis fatwa Mesir, alim, orang soleh, dan murid kepada para guru yang mulia-mulia semuanya. Jadi berkat doa beliau lah. Itulah. Saya cerita ni untuk mengelakkan daripada fitnah, takut jadi fitnah. Jadi saya cerita, ada orang kadang dia kata tak payah cerita tak lagi, takut orang buat fitnah apa, baik saya cerita terus dengan saya jenis tu.
Saya malas lepas ni lagi orang duk tanya apa semua tadi. Saya tengok lagi, kalau orang tanya lagi, saya tengok saya pergi duduk belah rumah sebelah. Dia kata, dia pergi guna tak, memang tu rumah saya apa. Dia buat macam mana? Dia buat besar tu. Rumah tu boleh buat 6 tingkat, lagi sekat. Dia kata rumah tu boleh buat dekat 6 ke 8 tingkat boleh buat. Tu lagi teruk. Memang asrama sungguh. Jadi rumah kat Mesir, kalau tuan-tuan pergi Mesir, tengok rumah saya ni, sebiji. Rumah macam rumah di Mesir. Macam tu lah di Mesir rumah. Dengan kita tak bubuh dah, orang panggil apa, tak bubuh plaster kat luar apa semua, tak bubuh. Dan semua ni kalau nak kira dengan saya, tak ada apa saya. Ada apa? Tak ada apa. Ada ilmu. Amin. Saya amin lah. Doa makcik kan. Amin. Moga-moga berkat doa tu, amin ya rabbal alamin. Moga ikhlas lah kita semua ni. Doa sekali dengan anak-anak zawiyah ni pun ikhlas. Jadi orang-orang yang ikhlas. Dan bukan buat kerja ni kerana nakkan sesuatu tadi. Nanti kalau buat kerja agama ni, mengajak sebagainya, kalau mereka jadi guru insya-Allah, jangan niat macam mereka tengok tok guru dia dapat. Saya duduk kira macam tu pula. Dia kata, tok guru dapat macam tu, saya pun kena mengaji sungguh ni. Moga kau dapat macam tu. Tak, ujian masing-masing. Ni pun ujian juga sebenarnya. Ujian bukan dengan hanya tak dapat, dah ujian dengan dapat pun ujian juga sebenarnya. Saya cerita ni minta maaf, ambil masa dah lebih dah daripada waktu yang sepatutnya. Jadi kita cakap tu dulu. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada silap salah dalam bicara, dan moga-moga kita dapat bertemu pada minggu hadapan pada waktu dan masa yang sama. Mohon doakan moga Allah Ta'ala berkati dan juga muliakan semua yang hadir, juga kepada seluruh masyarakat di Tongplu dan juga Kampung Pinang, masyarakat di Pedu ni, Kampung Musa, dan sampailah ke seluruhnya diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.